Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri Aiman bin Muhammad Fazli. Nombor matrik saya 061171. Jadi kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan tajuk Tarekat Ahmadiyah Tuan Haji Daud di Pasir Mas Kelantan. Di sedikit sebanyak kami akan membentangkan berkenaan latar belakang, sebab kenapa utama pengamal ini memilih tarekat Ahmadiyah, tokoh dalam tarekat, kitab yang digunakan, zikir dan kaedah, kesan menyertai dan beramal, amalan dalam tarekat dan juga adab dalam tarekat. Jadi, latar belakang pengamal tarekat. Nama beliau adalah Cikgu Azizah binti Abdul Rahman. Ujian beliau adalah sebagai seorang pesara guru. Tarekat yang diamalkan oleh beliau adalah tarekat Ahmadiyah. Tuan guru yang beliau berguru adalah dengan Ustaz Muhammad Asri, di mana tempat pengajian adalah di Madrasah Haji Besok Pasir Mas Kelantan. Beliau memulakan tarekat bermula pada tahun 2014. Seterusnya adalah kenapa Cikgu Azizah memilih tarekat Ahmadiyah. Pertama adalah kerana mudah, ringkas dan berkesan. Tarekat ini seimbang untuk diamalkan pada zaman moden ini kerana tidak sepenuhnya meninggalkan dunia tetapi mempunyai masa yang khusus untuk diamalkan. Seterusnya adalah keyakinan dan kepercayaan. Yang ini yakin dengan ketepatan ilmu yang disampaikan oleh Tuan Guru dari awal silsilah yang diperoleh daripada Nabi sehinggalah sekarang. Tiga adalah ketaatan dan kesetiaan, di mana pertalian ikhwan dengan Tuan Guru di dalam tarekat ini sangat kuat, menyebabkan ukhuwah sesama ikhwan semakin teguh. Dan status tarekat ini adalah mutabarah. Ini tarekat ini sudah sekian lama menapak di Kelantan, yang mana sebilangan besar Tuan Guru yang dikagumi mengamalkan tarekat ini. Seterusnya ialah tokoh dalam tarekat. Jadi terdapat beberapa tokoh yang penting yang mempelopori tarekat Ahmadiyah, baik di dalam dan di luar negara. Di berikut dinyatakan tokoh-tokoh dalam perjalanan tasawuf ilmu tarekat ini. Jadi bagi tokoh di Malaysia adalah, pertama ialah Tuan Tabal, dua ialah Tuan Haji Daud Bukit Abad, tiga ialah Syekh Said Linggi, keempat ialah Syekh Fuad. Ini tokoh tarekat Ahmadiyah di Asia Tenggara sekarang. Dan untuk luar negara ialah pertama adalah Ahmad bin Idris, yang kedua Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid, dan ketiga Muhammad bin Ahmad Ad-Dandarawi. Seterusnya kita pergi kepada kitab yang diguna pakai. Yang pertama, kitab Risalah Tasawuf, dikarang oleh Tuan Guru Haji Daud bin Haji Omar Al-Bayadi, yang mengandungi penjelasan dan pembincangan isu tauhid, iaitu sifat 20. Seterusnya ialah kitab Risalah Al-Aqaid wal Wafaid, mana ianya memaparkan mengenai tarekat Ahmadiyah dan juga disertakan dengan wirid-wirid dan kaedah zikirnya. Kemudian yang ketiga, kitab himpunan doa, di mana kitab yang mengumpulkan himpunan-himpunan doa untuk kehidupan seharian. Dan akhir sekali ialah kitab Sair al-Salikin, di mana ianya merupakan karya agung dalam bidang tasawuf karangan Abdul Somad Al-Falimbangi. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Khauzi, bernombor matriks 060907. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk tarikat Ahmadiyah bagi subjek kajian ilmu tarikat dalam bab tujuan zikir dan juga kaedah. Yang pertama adalah tujuan dilaksanakan wirid dan juga zikir tersebut adalah untuk penyucian hati dan juga jiwa. Penyucian ini dilakukan untuk membersihkan hati yang dipenuhi oleh dosa yang lalu. Ianya diibaratkan seperti kain putih yang kotor. Jika kita membasuhnya berkali-kali, maka ia akan menjadi bersih. Dari segi kaedah pula, terdapat dua kaedah zikir yang dilakukan, iaitu yang pertama adalah secara berkumpulan. Terdapat zikir dan wirid secara berkumpulan di dalam tarekat Ahmadiyah. Zikir dan wirid secara berkumpulan mempunyai zikir tambahan selain daripada zikir 700 yang dilakukan secara bersendirian, iaitu tahlil khusus dan juga hul. Hul ini bermaksud adalah tahlil khusus ataupun amalan yang diamalkan oleh pengamal tarekat Ahmadiyah yang dihaskan kepada pengasas ilmu tarekat tersebut. Yang kedua adalah secara individu. Adapun bagi bacaan zikir secara individu, ia dilakukan secara khalwah ataupun dibagi sebagai suluk, yang mana ianya dilakukan pada satu ruangan khas khusus, berkeleluasan cukup untuk kita mampu solat dan ketinggiannya untuk kita berdiri. Yang kedua ialah kesan menyertai tarekat.
Pengamal menyatakan bahawa kesannya terbahagi kepada 4 aspek, iaitu aspek akidah, akhlak, rohani, disiplin diri. Yang pertama dari segi aspek akidah adalah mencuburi diri dalam bidang tasawuf ini membuatkan akidah yang selama ini pincang sudah semakin utuh. Yang kedua adalah dari aspek akhlak, melalui pentarbiahan dididik oleh guru ataupun mursyid, sifat zuhud dan rendah diri dalam diri beliau. Yang ketiga adalah aspek rohani, wujud rasa syukur, hati lebih tenang dan berlapang dada apabila menghadapi ujian. Dan akhir sekali adalah disiplin diri, lebih berdisiplin dalam amalan yang dilakukan seperti beliau merasa amalan sunat itu telah menjadi amalan wajib untuk dilakukan. Seterusnya ialah amalan tarekat Ahmadiyah. Amalan tarekat Ahmadiyah terbagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah secara langsung dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Secara langsung mempunyai tertib. Yang pertama adalah guru ataupun mursyid akan meminta para pengamal menghafal zikir yang tertentu. Selepas itu, guru akan meminta para pengamal tersebut membaca zikir sambil didengari oleh guru ataupun mursyid. Zikir tersebut hendaklah dibaca beberapa waktu yang ditetapkan, iaitu yang pertama adalah dilakukan pada waktu pagi, 7 pagi, bermula di antara subuh sehingga pukul 12 tengah hari. Zikir yang kedua hendaklah dilakukan pada waktu petang, bermula di antara selepas asar sehingga pukul 12 tengah malam. Yang ketiga dilakukan di antara waktu isyak dan sehingga waktu subuh. Dilakukan selawat azimiyah, merupakan amalan tambahan. Selawat ini sangat-sangat besar pahalanya, lebih besar daripada selawat yang lain. Dan akhir sekali, sebelum subuh, boleh dilakukan selawat yang dinamakan sebagai istighfar khabir, sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali. Dan secara tidak langsung pula apabila seseorang itu telah bermuzakarah ataupun bertanya kepada guru tarikat mengenai ilmu tarikat, bahkan mengetahui amalan zikir tersebut, secara tidak langsung dia sudah berada dalam jalan tarikat Ahmadiyah daripada guru tersebut, maka dia boleh mengamalkan zikir-zikir yang terdapat dalam tarikat Ahmadiyah ini. Itu adalah amalan secara tidak langsung. Dan akhir sekali adalah adab dalam tarikat Ahmadiyah. Adab dalam tarikat Ahmadiyah yang perlu dijaga oleh pengamal ilmu tarikat apabila memasuki tarikat dan sepanjang melakukan zikir yang diamalkan. Ianya terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah bertanggungjawab. Hendaklah mempunyai rasa bertanggungjawab dan disiplin dalam menyelesaikan zikir yang diajarkan. Yang kedua adalah adab dengan zikir. Perlulah bersih dan berwuduk, memastikan badan menghadap kiblat, tidak bercakap atau membuat pergerakan, persekitaran yang senyap ataupun persendirian, lebih dikenali sebagai bersuluk. Adab dengan ilmu, perlu mengamalkan dan menghafal zikir yang telah dipelajari. Dan akhir sekali adalah adab dengan guru. Pengamal tarikat perlu bermuzakarah ataupun bersemuka dengan guru dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang dilakukan. Itu adalah adab-adab dalam ilmu tarikat. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami, Tarikat Ahmadiyah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.